Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Pada pagi ini saya akan membentangkan berkenaan dengan draft Pelan Struktur Kuala Lumpur 2040. Kuala Lumpur adalah ibu negara Malaysia dan ia juga adalah sebuah bandar global yang mana di Kuala Lumpur terdapat lebih kurang 78 syarikat multinasional yang berdaftar. Dan ia juga mempunyai tenaga kerja mahir seramai 11,693. Dan Kuala Lumpur juga adalah destinasi pelancongan dan menjadi hub pekerjaan global dengan institusi keuangan, kedutaan dan juga organisasi antarabangsa yang terdapat di Kuala Lumpur. Walau bagaimanapun, Kuala Lumpur mempunyai pelbagai cabaran. Penduduk di Kuala Lumpur pada masa kini adalah seramai 1.8 juta, tetapi ia mengalami penurunan dari aspek pertumbuhan sejak 20 tahun yang lalu. Dan antara tahun 2015 hingga 2018, kadar pertumbuhan adalah agak terendah, iaitu pada kadar 0.28%. Walau bagaimanapun, Kuala Lumpur mempunyai penduduk yang aktif, iaitu antara umur 15 hingga 59, kita mempunyai 73% kependudukan. Antara aspek yang mengakibatkan penurunan pertumbuhan penduduk adalah juga aspek migrasi, yang mana Kuala Lumpur mengalami migrasi keluar ke Selangor daripada tahun 2015 hinggalah 2016, iaitu kita mempunyai migrasi keluar seramai 38,000 pada tahun 2015 dan 39,000 pada tahun 2016. Dan antara sebab mereka migrate keluar adalah mengikut keluarga, mendapat pekerjaan baru, dan antaranya juga adalah kualiti hidup yang mereka rasa lebih baik di luar daripada Kuala Lumpur. Walau bagaimanapun, Kuala Lumpur masih menjadi pusat ekonomi yang utama di Malaysia dengan pertumbuhan tahunan KDNK yang lebih tinggi daripada seluruh Malaysia, iaitu sebanyak 7.1%. Dan sektor perkhidmatan adalah merupakan penyumbang utama ekonomi Kuala Lumpur, iaitu sebanyak 87.1% dari tahun 2010 hinggalah tahun 2018. Dari aspek pekerjaan pula, penduduk yang bekerja di Kuala Lumpur adalah seramai 824,000 dan daripada jumlah tenaga buruh, 2.4% penduduk kita masih menganggur lagi di Kuala Lumpur. Dan ini mungkin adalah faktor yang memerlukan kita melihat semula daripada sektor-sektor ekonomi yang harus ditekankan. Dari aspek pendapatan, ini juga adalah satu perkara yang perlu diambil kira, sebab walaupun terdapat peningkatan pendapatan isi rumah daripada tahun 2014 hingga 2016, tetapi dari aspek kemampuan membeli rumah masih menjadi satu cabaran bagi penduduk Kuala Lumpur. Saiz isi rumah Kuala Lumpur juga kecil berbanding dengan saiz isi rumah Malaysia, iaitu sebanyak 3.4 orang serumah berbanding dengan 4 saiz isi rumah bagi Malaysia. Seterusnya, Kuala Lumpur juga mempunyai cabaran dengan ruang tanah yang ada. Kalau kita melihat taburan tanah kosong di Kuala Lumpur, kita mempunyai hanya 3,300 hektar tanah sahaja yang masih kosong. Tetapi kalau kita lihat daripada tanah kosong itu, mana yang sesuai untuk dibangunkan, maka hanya 42.4 hektar sahaja yang sesuai untuk dibangunkan. Maknanya tolak kawasan berbukit, kawasan yang selalu banjir, dan itu adalah hanya 0.17% saja daripada tanah yang ada tersedia untuk pembangunan. Untuk masa hadapan, Kuala Lumpur mensasarkan pertumbuhan penduduk sebanyak
untuk yang menjadikan penduduk pada 2040 seramai 2.25 juta orang. PSKL 2040 telah mengenal pasti visi Kuala Lumpurnya sebagai Kuala Lumpur Bandar untuk Semua. Visi ini memberi fokus pada penduduk dan warga Kuala Lumpur sebagai tunjang pada pembangunan yang inklusif sehingga tahun 2040. Ini bermakna Kuala Lumpur bertujuan untuk menjadi sebuah bandar yang inklusif, dimiliki bersama, mudah diakses, saksama serta mempunyai pelbagai pilihan. Dan ini juga adalah selaras dengan agenda mampan global iaitu Sustainable Development Goals oleh UN Habitat. Terdapat 6 matlamat utama dalam PSKL 2040 dan 6 matlamat ini disokong oleh 21 hala tuju strategik dan 71 tindakan. Matlamat pertama adalah inovatif dan produktif, kedua inklusif dan saksama, ketiga sihat dan vibrant, keempat pintar iklim dan rendah karbon, kelima mobiliti cekap dan mesra alam dan keenam perancangan bersepadu dan mampan. Saya teruskan dengan matlamat pertama iaitu Kuala Lumpur Bandaraya Inovatif dan Produktif. Dan untuk matlamat ini ada 3 hala tuju strategik dan 13 tindakan yang bertujuan untuk mengukuhkan ekonomi Kuala Lumpur. Yang mana aspek ekonomi ini kita lihat dari aspek memperkasakan sektor sedia ada iaitu keuangan dan perniagaan dan juga untuk melihat bagaimana untuk mempertingkatkan prospek ekonomi Kuala Lumpur pada tahun 2040 iaitu melalui ekonomi bersama, ekonomi digital, ekonomi kreatif. Untuk hala tuju strategik yang pertama iaitu pertumbuhan ekonomi bandar yang berdaya saing, tindakan pertama adalah untuk mengukuhkan aktiviti keuangan dan perniagaan di Kuala Lumpur. Ini adalah dengan menarik hub prinsipal syarikat antarabangsa dalam pelbagai sektor iaitu minyak dan gas, perdagangan, perkhidmatan, perniagaan, teknologi serta perkhidmatan kejuruteraan, dan juga pembinaan. Dan dengan memacu sektor ini, ia boleh menggalakkan lagi sektor perkhidmatan kita. Seterusnya adalah tindakan untuk menjadikan Kuala Lumpur destinasi pelancongan bandar. Dan di sini ada 9 produk pelancongan yang diberi fokus iaitu kebudayaan, alam semula jadi, kebersihan, aktiviti MICE, aktiviti membeli belah, hiburan, pelancongan mewah, sukan dan juga pendidikan. Dan terdapat 3 presin pelancongan baru yang akan menyuntik pelbagai aktiviti dan program iaitu yang pertama di kawasan River of Life, yang kedua Taman Tasik Perdana Taman Burung Kuala Lumpur, Memorial Tun Razak hinggalah ke Tugu Negara, dan yang ketiga Sport City Bukit Jalil. Dan dengan program ini sasaran ketibaan pelancong pada tahun 2040 adalah seramai 20 juta. Dan tindakan ketiga adalah untuk memperkasa Kuala Lumpur sebagai bandaraya yang berbudaya dan kreatif. Dan ini dijangka akan menjumbang lebih 2 kali ganda rantaian nilai aktiviti. Dan industri yang kita lihat adalah muzik, seni persembahan, museum dan arkib, penulisan, reka bentuk fashion dan juga perfilman. Dan satu daerah kreatif kebudayaan yang telah dikenal pasti iaitu kawasan lama Pusat Bandar Kuala Lumpur yang seluas 350 hektar. Pusat media dan komunikasi juga dikenal pasti di kawasan Angkasa Puri Kuala Lumpur sebagai pusat media dan komunikasi dan penyiaran antarabangsa. Dan untuk tindakan keempat iaitu meningkatkan pembangunan ekonomi digital, teknologi dan inovasi. Di sini aktiviti ekonomi seperti teknologi keuangan, e-perdagangan, pengisian kreatif digital, ekonomi digital Islam dan big data dan AI juga akan diberi peningkatan. Yang mana kita juga mencadangkan bandar cyber dan hub digital di kluster-kluster sedia ada iaitu Taman Teknologi Malaysia, KL Central dan juga Bangsa South. Tindakan kelima adalah menggalakkan pembangunan
kluster perindustrian teknologi tinggi dan berasaskan teknologi bersih. Di sini kita menggalakkan aktiviti industri sedia ada untuk mengguna teknologi bersih untuk menukar proses-proses kerjanya yang semasa. Dan terdapat 23 kawasan perindustrian yang telah dikenal pasti untuk tujuan pemodenan aktiviti semasa. Dan yang keenam adalah untuk melihat bagaimana untuk memacu pertumbuhan ekonomi bandar dengan pembangunan keusahawanan setempat. Dan kita menggalakkan premis-premis sedia ada di kawasan kejiranan dijadikan tempat untuk membangunkan keusahawanan dalam pelbagai aktiviti sedia ada, ya. Dan seterusnya untuk matlaah hala tuju yang kedua iaitu penagaan kerja dan niaga yang kondusif. Tindakan pertama adalah untuk membesarkan sempadan pusat bandaraya ataupun Central Business District. Keluasan baru adalah seluas 2,676 hektar iaitu ke arah Mid Valley dan juga Bandar Malaysia. Dan tindakan kedua adalah untuk melihat menyediakan zon ekonomi yang mempunyai ketersediaan infrastruktur dan yang kondusif untuk pelaburan. Dan tindakan ketiga adalah menyediakan premis yang pelbagai pilihan dan mampu biaya bagi golongan usahawan dan profesional. Dan tindakan yang keempat adalah mempertingkatkan ketersediaan infrastruktur digital untuk menyokong pembangunan, iaitu sasarannya adalah untuk meningkatkan jalur lebar berkelajuan tinggi di antara 500 MB sehingga 1 GB. Ya. Untuk hala tuju strategik yang ketiga iaitu Kuala Lumpur adalah pemangkin pertumbuhan bagi konubasi nasional yang dinamik dan kukuh. Jadi untuk ini adalah perlu Kuala Lumpur memainkan peranan bukan sahaja sebagai ibu negara, bandar global, tetapi bandar yang menjadi katalis untuk pembangunan konubasi nasional yang dinamik dan kukuh. Dan ini melibatkan kerjasama dengan bandar-bandar lain yang terletak di kawasan konubasi nasional ini. Seterusnya adalah matlamat kedua, ya, iaitu untuk menjadikan Kuala Lumpur sebuah bandaraya inklusif dan saksama. 2 hala tuju strategik dan 9 tindakan telah dikenal pasti. Dan cadangan matlamat ini adalah untuk memastikan bahawa penduduk Kuala Lumpur diberi perhatian yang setimpalnya, ya, dari segi aspek perumahan dan juga akses kepada kemudahan masyarakat. Yang mana Kuala Lumpur mempunyai penduduk B40, M40 dan juga T20, ya. Dan mereka mempunyai taraf pendapatan yang berbeza-beza, ya. Dan antara isu di Kuala Lumpur juga adalah isu kemampuan pembelian rumah. Yang mana kalau kita lihat harga rumah median ideal bergantung kepada pendapatan median adalah sebanyak RM274,000, sedangkan harga yang ditawarkan di pasaran yang sebenar yang puratanya adalah RM790,000, ya. So di sini perbezaan harga rumah ideal dan sebenar adalah satu isu yang harus diambil kira. Untuk itu, hala tuju pertama adalah untuk menyediakan perumahan untuk semua golongan penduduk. Dan tindakan pertama adalah untuk mengurus perumahan pelbagai pilihan untuk memenuhi keperluan dan kemampuan penduduk 2.2 juta pada masa hadapan. Ini adalah dengan menyediakan jenis rumah mengikut perubahan profil penduduk dan saiz isi rumah. Kerana kalau kita lihat, saiz isi rumah sekarang adalah lebih kurang 3.4 dan menjelang 2040 adalah hanya 3 dan nombor ini dijangka akan berkurangan. Dan juga kita mencadangkan penyediaan perumahan transit di kawasan pembangunan bercampur dan juga kawasan perdagangan terpilih, menyediakan perumahan khusus bagi warga emas yang pada tahun 2040 akan meningkat kepada 16.3%
dan menyediakan perumahan bagi warga asing, terutamanya bagi pekerja-pekerja dalam sektor pembinaan, pembuatan dan juga perkhidmatan. Seterusnya adalah tindakan menyediakan perumahan mampu milik yang berkualiti dan kondusif. Yang mana kita ingin memastikan bahawa semua perumahan mampu milik seharusnya sesuai dengan saiz bagi kesejahteraan berkeluarga dan supaya mereka mempunyai akses pada pusat pekerjaan, pusat transit pengangkutan awam dan juga kemudahan masyarakat. Tindakan ketiga adalah untuk menangani keperluan gelandangan yang semakin meningkat di Kuala Lumpur. Dan ini adalah dengan menyediakan perumahan atau pusat transit bagi gelandangan, mengadakan program kaunseling dan juga mengadakan akses kepada kemudahan kesihatan. Tindakan keempat adalah mempertingkat pembaharuan semula kawasan perumahan stable yang lama dan usang. Dan terdapat 10 kawasan telah dikenal pasti, yang mana kawasan-kawasan ini adalah kawasan berdensiti rendah dan juga kawasan perumahan yang melebihi 30 tahun dan dalam keadaan usang, terletak di kawasan berdekatan dengan pengangkutan transit dan mempunyai akses dan kemudahan infrastruktur yang tinggi. Dan walau bagaimanapun, program untuk penambahbaikan ini haruslah dikaji dengan lebih terperinci lagi. Tindakan hala tuju seterusnya adalah kejiranan yang berkualiti, kondusif dan menggalakkan interaksi sosial. Bagi ini, tindakan pertama adalah menyediakan kemudahan masyarakat yang mencukupi dan berkualiti serta holistik. Penyediaan kemudahan yang mencukupi haruslah bersesuaian dengan peletakan berjalan kaki yang jarak idealnya adalah 400 hingga 500 meter daripada kawasan kejiranan. Dan mana-mana kawasan kemudahan masyarakat yang sedia ada juga dicadangkan untuk dinaik taraf dan ditingkatkan penggunaannya. Dan komponen-komponen yang pelbagai dicadangkan diletakkan dalam tapak reserve yang sama. Walau bagaimanapun, program-program terperinci ini haruslah menyediakan pelan-pelan induk yang lebih terperinci di masa hadapan. Tindakan yang kedua adalah meningkatkan penggunaan kemudahan masyarakat untuk memupukkan integrasi sosial melalui penyediaan kemudahan pelbagai guna. Dan ini adalah melalui mengadakan pelbagai guna dan perkongsian ruang dan juga pusat-pusat one-stop center kepada pelbagai jenis kemudahan sosial. Dan tindakan ketiga adalah untuk memperbaiki akses kepada pendidikan, terutamanya bagi kemudahan tadika yang boleh disediakan di kawasan pejabat dan juga perpustakaan yang boleh diadakan di kawasan perumahan mampu milik dan juga di kawasan-kawasan perniagaan. Tindakan keempat adalah membangun hub komuniti di setiap kejiranan berkepadatan tinggi. Dan tindakan kelima adalah bagaimana kita menjadikan kejiranan yang selamat, mesra usaha dan mesra upaya dengan mempraktikkan reka bentuk perumahan yang inklusif, reka bentuk sejagat dan kemudahan akses tanpa halangan dan juga menyelenggara dan pemantauan kemudahan secara berterusan. Matlamat yang ketiga adalah menjadikan Kuala Lumpur bandaraya sihat dan vibrant. Satu matlamat yang sangat penting terutama dalam masa COVID-19 ini. Terdapat 4 hala tuju strategik dan 12 tindakan untuk matlamat 3 ini. Dan matlamat 3 ini mengambil kira bagaimana untuk menyediakan ruang tanah lapang yang lebih banyak nisbahnya kepada penduduk yang akan ada di Kuala Lumpur pada tahun 2040. Sekarang kita mempunyai 10.9 meter persegi seorang berbanding dengan 11.15 meter persegi pada tahun 2000 dan sasarannya adalah untuk mencapai 20 meter persegi seorang pada tahun 2040. Dan ini hanya boleh tercapai dengan beberapa tindakan. Hala tuju pertama adalah
pembangunan bandar yang mengintegrasikan alam semula jadi. Dan tindakan pertama adalah melindungi aset biodiversiti bandaraya kita. Dan antara aset biodiversiti Kuala Lumpur adalah yang pertama, hutan simpan kekal, yang kedua, sungai dan badan air, dan ketiga, taman hutan bandar. Dan taman hutan bandar yang seluas 342 hektar ini perlu diwartakan sebagai hutan simpan kekal untuk tujuan rekreasi. Dan kita juga mencadangkan agar diwujudkan indeks biodiversiti bandaraya untuk tujuan pemantauan habitat di Kuala Lumpur ini. Tindakan kedua adalah untuk menghubung kawasan-kawasan hijau dan koridor biru sebagai nodus ekologi bandar. Sebab Kuala Lumpur mempunyai sungai dan juga tasik, dan begitu juga mempunyai kawasan-kawasan taman yang boleh kita hubungkan agar menjadi satu sistem atau ekosistem yang utama. Dan tindakan seterusnya adalah tindakan untuk meningkatkan densiti hijau Kuala Lumpur. Dan ini boleh terjadi dengan meningkatkan litupan kanopi pokok-pokok yang ada di kawasan bandar, mengekal dan memelihara pokok-pokok yang rendang, mengangkat pokok yang berpotensi sebagai pokok warisan untuk diwartakan di bawah Akta Warisan Kebangsaan, dan mewujudkan perintah tetap di bawah Akta 267 untuk memelihara mana-mana pokok yang dirasakan perlu untuk dikekalkan. Dan tindakan yang seterusnya berkaitan dengan meningkatkan densiti adalah untuk menambahkan densiti hijau secara vertikal. Ini bukan saja dijalankan dengan mengadakan 10% kawasan lapang di tapak satu-satu pembangunan, tetapi juga menggalakkan penggantian sebanyak 100% kehijauan yang hilang pada kawasan aras tanah kepada kehijauan pembangunan secara vertikal. Ini boleh didapati daripada taman bumbung ataupun kotak-kotak tanaman di balkoni ataupun di ruang rehat terbuka di mana-mana tingkat bangunan. Dan hala tuju strategik kedua adalah persekitaran bandar yang menarik dan kreatif. Dan untuk ini tindakan pertama adalah mempertingkatkan kualiti dan mempelbagaikan fungsi taman dan tanah lapang untuk semua. Terdapat beberapa hierarki kawasan tanah lapang sebagaimana yang terlihat di sini, yang seluasnya adalah 1956 hektar jumlah keseluruhan. Dan cadangannya adalah untuk mempelbagaikan tema dan juga aktiviti di setiap kategori kawasan lapang ini. Dan untuk kita mengaktifkan tanah-tanah lapang ini dengan aktiviti yang lebih inklusif. Tindakan kedua adalah meningkatkan penggunaan ruang bandar secara aktif dan kreatif. Ini termasuklah mengguna semula kawasan-kawasan di tepian jalan, di ruang-ruang awam, di plaza-plaza, di taman-taman poket untuk diaktifkan dengan aktiviti yang menggalakkan usahawan kreatif dan berbudaya supaya boleh dijadikan galeri terbuka, ruang persembahan dan juga pelbagai aktiviti yang boleh menarik tarikan di kawasan-kawasan tersebut. Dan juga dicadangkan untuk sekolah, padang-padang sekolah untuk diguna sama untuk komuniti, dan terdapat 48 padang sekolah yang telah dikenal pasti untuk program ini. Untuk tindakan ketiga adalah untuk mengindahkan semula kawasan strategik di Kuala Lumpur. Dan ini termasuklah kawasan pusat bandar dan pusat tempatan, kawasan tumpuan pelancong dan yang juga menjadi mercu tanda bandar, dan juga kampung tradisi. Untuk hala tuju strategik yang ketiga, iaitu rangkaian hijau dan warisan bandar, tindakan pertama adalah untuk membangunkan rangkaian penghubung taman.
iaitu menyediakan rangkaian hijau, iaitu laluan hijau yang menghubung taman ke taman, ya. Dan ini adalah dengan mengguna koridor utility, koridor tepian sungai, laluan belakang bangunan, reserve jalan dan saliran, dan juga mana-mana kawasan hijau pembangunan persendirian. Tindakan kedua adalah menghubungkan pusat aktiviti utama bandar. Dan ini adalah bagi memastikan kebolehterlapan berjalan kaki, iaitu memudahkan aktiviti berjalan kaki. Lorong-lorong sisi, lorong belakang, lorong antara bangunan juga dicadangkan sebagai laluan utama dan juga dicadangkan laluan bawah tanah bagi mana-mana kawasan yang mempunyai halangan tetapi memerlukan kebolehterlapan yang tinggi. Tindakan ketiga adalah menggalakkan pelaksanaan jejak warisan Kuala Lumpur, yang mana program jejak warisan ini telah pun tersedia ada, tetapi ia memerlukan pelaksanaan yang lebih intensif, yang mana bangunan-bangunan harus dipelihara dan pusat-pusat jejak warisan ini boleh dijadikan nodes utama untuk menarik pelancong dengan mengadakan maklumat dan penceritaan di tempat-tempat yang utama. Hala tuju yang keempat adalah program tadbir urus hijau yang efektif. Dan tindakan yang pertama yang dicadangkan adalah untuk mewujudkan satu dana amanah awam, taman dan kawasan hijau. Ini adalah untuk menggalakkan pihak swasta, NGO, komuniti setempat untuk sama-sama berkongsi untuk memelihara kawasan-kawasan hijau untuk penggunaan bersama. Tindakan kedua adalah untuk menggalakkan perkongsian antara awam dan swasta dalam pengurusan kawasan hijau. Dan di sini program-program taman angkat adalah digalakkan. Dan tindakan ketiga adalah penyediaan beberapa garis panduan reka bentuk bandar yang dapat mempertingkatkan lagi nilai kualiti Kuala Lumpur. Yang pertama adalah garis panduan reka bentuk reruang awam dan ruang bersama bandar. Yang kedua, garis panduan reka bentuk plot pembangunan. Dan yang ketiga, garis panduan keharmonian struktur pandangan fizikal bandar. Matlamat keempat bagi PSKL 2040 adalah menjadikan Kuala Lumpur bandaraya pintar iklim dan rendah karbon. Dan untuk ini ada 4 hala tuju strategik dan 14 tindakan keseluruhannya. Dan matlamat ini adalah berhubung kait dengan implikasi peningkatan suhu bandar akibat kejadian Pulau Haba Bandar, kekerapan berlakunya banjir kilat dan peningkatan penggunaan tenaga yang meningkatkan pelepasan karbon di Kuala Lumpur. Ini adalah carta yang menunjukkan sekiranya kita tidak mengambil tindakan, jumlah pelepasan CO2 ke udara akan meningkat dengan lebih drastik lagi. Dengan itu, hala tuju pertama adalah daya tahan terhadap bencana alam dan perubahan iklim. Dan tindakan pertama adalah untuk menyediakan satu pelan tindakan adaptasi dan daya tahan terhadap perubahan iklim dan pelan pengurusan risiko bencana. Untuk menyediakan pelan ini, maka data dan informasi terhadap perubahan iklim dan bencana harus dibangunkan. Dan pelan tindakan terhadap beberapa jenis risiko harus diberi penekanan, iaitu risiko banjir, risiko kemarau, kawasan yang terdedah kepada Pulau Haba Bandar dan kawasan yang terdedah kepada risiko pencemaran alam sekitar. Dan strategi dan daya tahan iklim ini harus diselaraskan dengan mana-mana program dan proses pentadbiran Bandaraya Kuala Lumpur. Ini adalah pelan yang menunjukkan kawasan-kawasan pengurusan risiko bencana dan kawasan-kawasan tasik yang ada di Kuala Lumpur yang boleh digunakan sewaktu kecemasan.
Untuk hala tuju kedua iaitu kecekapan pengurusan sumber bandar, tindakan pertama adalah untuk memudahkan pemakaian teknologi tenaga boleh diperbarui ataupun renewable energy. Dengan kita menggalakkan pemasangan panel solar di atas bumbung-bumbung bangunan di Kuala Lumpur. Dan juga cadangan untuk membina ladang solar dengan menebus guna semula bekas tapak pelubusan sampah di Taman Beringin. Tindakan kedua adalah mempertingkatkan sistem cekap tenaga dengan menggunakan pelbagai teknologi baru, antaranya sistem penyimpanan tenaga, smart grid dan juga sistem penunjukan daerah. Tindakan ketiga adalah memperkukuhkan pengurusan sisa pepejal bersepadu dan mampan dengan pengasingan sisa di punca, dan juga memperkukuhkan pengurusan sisa pepejal dalam sektor pembinaan dan perindustrian dan menggalakkan aktiviti pemulihan nilai sisa pepejal perbandaran. Tindakan keempat adalah memperkukuhkan kecekapan pengurusan dan bekalan air yang mampan. Dan ini adalah dengan melaksanakan penggunaan semula air, abstraksi semula air bawah tanah, memperkenalkan sistem pengurusan air pintar, kecekapan pengurusan air sisa dan untuk menghasilkan satu pelan pengurusan sumber air bersepadu. Dan tindakan kelima adalah adaptasi sistem saliran yang mampan, yang mana saliran bandar yang bersih haruslah mengawal aktiviti bandar yang tercemar yang mencemar sistem saliran. Dan satu cara adalah juga dengan pelaksanaan manual saliran mesra alam dan memperkenalkan penggunaan sistem saluran yang lebih mampan dan bioekologi. Tindakan hala tuju yang seterusnya adalah kecekapan dalam pengurangan pelepasan karbon. Tindakan pertama adalah menggalakkan pembangunan bangunan rendah karbon, ya. Dan bangunan-bangunan digalakkan untuk mengguna mana-mana strategi reka bentuk bangunan mampan yang dengan mengguna rating tools yang terdapat di Malaysia, ya. Tindakan kedua pula adalah menggalakkan penggunaan kenderaan hijau dan rendah karbon, ya. Dan di sini cadangan untuk menggalakkan kemudahan dan infrastruktur di kawasan-kawasan yang strategik seperti tempat letak kereta, pusat membeli belah dan juga di pam minyak juga digalakkan. Tindakan ketiga adalah untuk mewujudkan satu low emission zone ataupun zon pelepasan rendah karbon. Dan di sini kawasan pusat bandar ataupun CBD Kuala Lumpur yang baru dicadangkan untuk dijadikan zon pelepasan rendah. Dengan adanya zon pelepasan ini, maka skim keutamaan laluan bas, pengurangan tambang dan juga allowance pengangkutan awam bagi mengurangkan kemasukan penggunaan kenderaan persendirian digalakkan. Dan integrasi rangkaian pejalan kaki dan basikal juga dicadangkan. Dan tindakan keempat adalah untuk mewujudkan perindustrian yang rendah karbon, bersih dan hijau dengan menggalakkan industri mengguna teknologi bersih dan teknologi-teknologi hijau, ya. Dan hala tuju keempat adalah kecekapan dalam pengurangan pelepasan karbon. Terdapat 4 tindakan. Yang pertama adalah menggalakkan perumahan kita mengguna teknologi pemeteran tenaga bersih, ya, ataupun net energy metering, ya, yang membolehkan kita mengawal penggunaan kuasa tenaga secara sendirian, ya. Dan tindakan kedua adalah menggalakkan pembangunan komuniti rendah karbon, yang mana kita menggalakkan komuniti sendiri mengubah gaya hidup kepada satu gaya hidup hijau dan rendah karbon, ya. Tindakan ketiga adalah menyediakan kemudahan rendah karbon yang berasaskan komuniti. Dan di sini adalah menyediakan pusat kita semula
dan pengkompostan di kawasan kejiranan yang berkepadatan tinggi. Dan yang keempat adalah untuk mempergiatkan program kesedaran di kalangan generasi muda dan juga di antara pelajar-pelajar berkenaan dengan elemen rendah karbon di peringkat komuniti. Seterusnya adalah matlamat 5, iaitu menjadikan Kuala Lumpur sebagai bandaraya mobiliti cekap dan mesra alam. Di sini ada 3 hala tuju strategik dan 10 tindakan untuk diambil kira. Kuala Lumpur buat masa ini mempunyai 136 km panjangnya laluan rel di Kuala Lumpur dengan 82 jumlah stesen transit dan penumpang seramai 262 juta pada tahun 2018. Walau bagaimanapun, pada tahun 2017, model split penggunaan sistem pengangkutan awam hanyalah 20%, sementara 80% masih mengguna kenderaan persendirian. Tindakan yang pertama adalah rangkaian pengangkutan awam dengan penyediaan transit pelbagai pilihan. Dan ini akan tercapai dengan tindakan pertama untuk mengukuh infrastruktur pengangkutan dan memperluas rangkaian rel awam bandar. Model split 2080 disasarkan menjadi 60-40 pada tahun 2030 dan 70-30 pada tahun 2040, iaitu 70% mengguna pengangkutan awam dan 30% mengguna persendirian. Dan liputan 400 meter daripada stesen transit ditingkatkan daripada 18% ke 35% dan liputan 400 meter daripada koridor transit ditingkatkan daripada 32% kepada 70%. Dan walaupun angka-angka ini adalah tinggi, ianya dikira boleh dicapai dengan pembinaan ataupun MRT yang telah pun dirancang, iaitu MRT 2 iaitu laluan Sungai Buloh dan juga MRT pada masa hadapan iaitu MRT 3 dan juga kereta api berkelajuan tinggi Kuala Lumpur Singapura. Seterusnya membangunkan sistem tram bandar dalam pusat bandar Kuala Lumpur. Dicadangkan kawasan CBD, terutamanya CBD yang semasa ini, dicadangkan 3 zon laluan tram, iaitu zon 1 KLCC dan kawasan Bukit Bintang, zon 2 Dataran Merdeka, Jalan Petaling, Taman Tasik Perdana dan zon 3 Jalan Tun Abdul Razak, Masjid Jamik dan Kampung Baru. Tindakan ketiga adalah untuk memberi perkhidmatan kepada pembangunan perkhidmatan bas awam. Dan di sini penekanan diberi kepada transit aliran bas iaitu BRT. Ada 6 koridor utama yang telah pun dikenal pasti oleh agensi pengangkutan awam darat dan juga menggalakkan bas perantara Kuala Lumpur Lembah Kelang iaitu BET, Bus Expressway Transit dengan mengoptimalkan kapasiti penggunaan lebuh raya sedia ada. Dan juga dicadangkan bahawa untuk memperluaskan lagi perkhidmatan bas awam di kawasan sub bandar dan juga kejiranan. Tindakan seterusnya adalah untuk merancang perkhidmatan teksi dan e-hailing. Dan ini adalah dengan meningkatkan kualiti kenderaan dan merancang titik mengambil dan menurun penumpang di lokasi-lokasi yang sesuai di Kuala Lumpur. Dan hala tuju yang kedua bagi matlamat ini adalah mod mobiliti aktif bagi meningkatkan kemudahansampaian. Sebab apa yang kita lihat di sini, bahawa untuk meningkatkan accessibility di lingkungan 400 meter sama ada daripada koridor ataupun daripada stesen transit, maka mengguna mod-mod yang berbentuk micro mobility sangatlah penting ataupun menggalakkan aspek berjalan kaki adalah sangat penting. Sebab jarak berjalan kaki yang ideal adalah 5 minit ataupun 400 meter dan
Kebolehsampaian ini berbeza mengikut umur dan jarak berjalan kaki, dan dengan itu, dengan adanya mobiliti mikro, ia membantu penyampaian yang lebih efektif. Dan untuk hala tuju yang pertama, iaitu mode mobility aktif bagi meningkatkan kemudahan sampaian, tindakan pertama adalah untuk memastikan rangkaian pejalan kaki yang selamat, berkualiti, berkesinambungan dan mudah sampai oleh semua. Ini adalah prinsip perancangan Healthy Walkable City, dan dicadangkan untuk Dewan Bandaraya untuk mengguna pakai dan melaksanakan sepenuhnya pelan induk laluan pejalan kaki dan berbasikal untuk Kuala Lumpur. Dan penekanan adalah diberi kepada kawasan tumpuan utama, iaitu di kawasan kejiranan, kawasan komersial dan pusat pekerjaan dan juga kawasan stesen transit. Tindakan kedua adalah mengadakan kemudahan mobiliti mikro bagi mencapai tahap kemudahan sampaian yang lebih tinggi dan menyediakan infrastruktur yang sesuai. Tindakan ketiga adalah menjalankan promosi dan kempen keselamatan. Dan untuk hala tuju yang ketiga, iaitu pengurusan lalu lintas yang efektif, ada 3 tindakan yang dicadangkan. Yang pertama adalah untuk mengurus trafik dalam kawasan pusat bandaraya. Dan di sini dicadangkan skim caj kesesakan sebagai salah satu contoh untuk kita mengawal kesesakan lalu lintas di pusat bandaraya Kuala Lumpur. Kedua adalah untuk mengurus ruang tempat letak kereta supaya ianya lebih bersepadu, mengguna aplikasi pintar untuk memaklumkan pada pihak awam mana untuk meletak kereta dan memperkenalkan aspek perkongsian tempat letak kereta antara beberapa bangunan di sesuatu zon di kawasan pusat bandar. Dan tindakan ketiga adalah untuk memperkukuhkan fungsi jalan yang sedia ada, yang mana jalan-jalan sedia ada boleh dikongsi bersama dengan dibenarkan laluan keutamaan bas, laluan perkongsian jalan untuk pejalan kaki dan juga basikal. Dan matlamat yang akhir ataupun M6 adalah menjadikan Kuala Lumpur sebuah bandaraya yang pembangunannya mampan dan bersepadu. Untuk ini ada 5 hala tuju strategik dan 13 tindakan yang telah dicadangkan. Sebagaimana yang saya maklumkan daripada awal tadi, isu utama Kuala Lumpur adalah ketiadaan tanah kosong yang cukup untuk pembangunan masa hadapan. Dengan ini, hala tuju pertama adalah penggunaan tanah yang optimum dan produktif. Dan tindakan yang pertama adalah bagaimana untuk mengurus tanah yang belum dibangunkan untuk lebih optimum dan produktif di masa hadapan. Dan tindakan yang kedua adalah untuk menggalakkan pembangunan infill di kawasan tekanan pembangunan. Dan di sini 2 kawasan dikenal pasti, iaitu pembangunan infill di kawasan petak kediaman dan juga kedua pembangunan infill di kawasan pusat bandar, iaitu bagi kawasan komersial dan juga industri. Hala tuju kedua adalah penjanaan semula kawasan lama. Dan untuk tindakan pertama adalah untuk meningkatkan kualiti dan mengaktifkan semula kawasan-kawasan lama melalui program penambahbaikan kawasan. Program penambahbaikan kawasan ataupun PPK ini dikenal pasti di 2 kawasan utama, iaitu penambahbaikan kawasan perniagaan industri dan juga perniagaan komersial dan juga penambahbaikan kawasan kejiranan. Terdapat 22 kawasan perniagaan telah dikenal pasti, 21 kawasan industri dan 20 jumlah kawasan perumahan atau kejiranan yang telah dikenal pasti untuk penambahbaikan semula. Untuk tindakan 2.2 iaitu mewujudkan peluang pembangunan di kawasan pembaharuan semula bandar. 51 kawasan telah dikenal pasti untuk kawasan pembaharuan bandar. Dan ini adalah dengan mempergiatkan
aktiviti-aktiviti terutamanya di kawasan zon transit dengan menggalakkan pembangunan bercampur yang lebih bersepadu dengan pengangkutan awam dan juga mempergiatkan pembaharuan semula di tapak-tapak brownfield seperti kawasan industri lama. Tindakan ketiga adalah mengaktifkan semula fungsi bangunan lama. Kuala Lumpur memang mempunyai banyak bangunan dan inventori bangunan lama perlulah dijalankan dan garis panduan terperinci haruslah disediakan untuk membenarkan aktiviti-aktiviti yang adaptif dan sesuai pada bangunan-bangunan lama ini. Dan tindakan yang ketiga adalah integrasi pembangunan tanah dengan pembangunan awam. Dan untuk ini adalah yang pertama adalah menggalakkan pembangunan TOD di kawasan transit. Yang mana pelan induk komprehensif TOD haruslah merangkumi penetapan hierarki TOD mengikut multimodal pengangkutan awam yang tersedia, menggalakkan perancangan secara plot brief dan menyediakan garis panduan khusus yang terperinci bagi perancangan di kawasan TOD ini. Ini adalah kerangka garis panduan TOD yang disediakan mengikut jenis atau kategori TOD yang berbeza-beza yang ada di Kuala Lumpur, yang ada karakter yang berbeza dan cadangan kegunaan dan intensiti pembangunan yang berbeza. Hala tuju keempat adalah perkongsian ruang. Tindakan pertama adalah menggalakkan perkongsian ruang bagi reserve utility, reserve sungai dan reserve jalan. Dan ini boleh digunakan untuk aktiviti seperti kebun komuniti, taman awam, padang permainan dan juga untuk laluan berjalan kaki dan basikal. Tindakan kedua adalah merancang untuk penggunaan ruang bawah tanah. Dan di sini kita mencadangkan stratum sebagai alternatif menggunakan sumber ruang di bandar untuk ianya lebih berkesan. Terutamanya dicadangkan di kawasan berorientasikan transit dan juga di kawasan pusat bandar Kuala Lumpur. Tindakan ketiga adalah merancang untuk penggunaan ruang udara dan ini dikenali sebagai pembangunan Spartan, yang mana konsep ini adalah mewujudkan pembangunan bertindih di atas pembangunan yang sedia ada dan membenarkan pemilikan berlapis dengan lot isi padu di bawah dan di atas permukaan tanah. Dan tindakan keempat pula adalah mempergiatkan perkongsian ruang bagi bangunan-bangunan awam sebagai hub komuniti. Hala tuju strategi yang kelima adalah pengurusan kawasan khas. Di sini Kuala Lumpur memang mempunyai beberapa kawasan yang khusus dan tindakan pertama adalah untuk mengawal selia pembangunan di kawasan tanah tinggi dan juga di lereng bukit. Ini termasuklah melihat macam mana untuk memelihara kawasan tanah melebihi 300 meter, kawasan-kawasan cerun melebihi 25 darjah dengan membentuk pelan kecurunan yang sesuai dan menyediakan atau mematuhi garis panduan reka bentuk pembangunan di kawasan lereng bukit. Tindakan kedua adalah merancang pembangunan yang berkualiti di kampung tradisi dan kampung-kampung lain. Dan tindakan ketiga adalah mengurus kawasan-kawasan khusus seperti Istana Negara, kem-kem askar dan juga kawasan-kawasan yang keselamatan yang terdapat di Kuala Lumpur. Untuk menyokong 6 matlamat yang telah disediakan untuk PSKL 2040, satu pelan pengurusan bandar juga disediakan. Dan pelan pengurusan ini adalah bertujuan untuk menghasilkan cities for all atau bandar untuk semua dengan menitik beratkan kesejahteraan komuniti bandar dan juga bandar yang berdaya saing. Dan ini memerlukan satu pengurusan bandar yang lebih mampan. Dan untuk tujuan ini, maka agenda perbandaran baru dan juga agenda mampan 2030 bolehlah dijadikan panduan untuk mempercepatkan transformasi mampan bagi Kuala Lumpur.
17 SDG ataupun Agenda Mampan 2030 ini telah pun diselaraskan dalam hala tuju strategik dan juga tindakan-tindakan yang telah saya bentangkan tadi. Dan satu lagi aspek pengurusan bandar yang mampan adalah untuk memberi fokus untuk memperkukuhkan institusi pengurusan Bandaraya Kuala Lumpur. Dan di sini kita melihat bagaimana untuk mengintegrasikan visi matlamat PSKL dalam semua aspek pengurusan dan operasi jabatan di DBKL. Dan juga memastikan jabatan-jabatan berfungsi mengikut hala tuju dan sasaran kemampanan sosial, ekonomi dan alam sekitar, mewujudkan jabatan khusus di bawah keleluan Datuk Bandar Kuala Lumpur bagi memastikan agenda mampan ini tercapai dan mengiktiraf kepentingan kumpulan sokongan daripada perwakilan rakyat, perwakilan awam, swasta, golongan profesional, pihak berkepentingan dalam membantu Kuala Lumpur mencapai segala kemampanan. Dan yang terakhir adalah mengiktiraf perkongsian bersama agensi luar yang terlibat secara langsung dengan operasi perbandaran ini. Yang ketiga adalah menggalakkan satu pelan perancangan kejiranan, yang mana pelan ini adalah yang dirangka oleh komuniti dengan bertujuan untuk membina kapasiti dan keupayaan penduduk tempatan untuk menentukan apakah yang dia perlukan, bagaimanakah perancangan masa hadapan dan bila aktiviti atau pembangunan atau program atau projek itu harus dijalankan. Ini adalah bagi mengurangkan mana-mana jurang daripada perancangan dengan pelaksanaan. Dan seterusnya adalah pembentukan Kuala Lumpur Urban Observatory, yang mana KL Urban Observatory ini adalah satu pusat data, pusat rujukan, pusat pemantauan dan pelaporan yang khusus untuk PSKL dan juga agenda mampan di Kuala Lumpur. Dan seterusnya juga dicadangkan untuk dibentuk satu Kuala Lumpur City Command Center dengan menaik tarafkan pusat ITIS, iaitu pusat Intelligent Traffic System yang sedia ada di Kuala Lumpur, untuk dijadikan satu pusat yang boleh mengurus dan memberi pelaporan pelbagai perkara yang berlaku di Kuala Lumpur, iaitu pengurusan trafik, pengurusan bencana, kawalan persekitaran dan pencemaran, pengurusan keselamatan, pengawasan kawasan awam, perkhidmatan awam yang cekap, pengurusan aset dan juga menjadi perkhidmatan komunikasi hebahan yang efisien. Dan yang seterusnya adalah mengadakan satu pelan komunikasi bandar. Pelan komunikasi adalah sasaran utamanya adalah kepada penduduk Kuala Lumpur, dan sasaran sekundernya adalah mereka yang tinggal luar Kuala Lumpur dan badan-badan bukan kerajaan. Pelan komunikasi ini bertujuan untuk meningkatkan penglibatan warga Kuala Lumpur untuk memberi impact, memberi input terhadap mana-mana program yang dijalankan, ya, dan juga menerima input daripada DBKL sendiri. Dan yang akhir adalah satu pelan pengurusan spasial pula. Pelan pengurusan spasial ini menunjukkan atau mengurus kawasan-kawasan Kuala Lumpur secara fizikal, di mana pelan ini menunjukkan zon pengurusan kawasan khas, kluster pembaharuan semula bandar, zon perlindungan biodiversiti dan juga zon dan koridor-koridor pengangkutan awam dan perkara-perkara daripada aspek pelancongan ekonomi dan sebagainya. So, sekian saja pembentangan saya bagi PSKL 2040 ini. Terima kasih.